berkenaan dengan ini tadi ditanya oleh Pendang dan juga ditanya oleh Tanah Merah ramai ya yang bertanya tentang LCS. LCS ni tak habis-habis ditanya. Ada je. Saya dah jawab berkali-kali di depan Yang Pertua pun, tapi masih lagi ada pertanyaan yang memerlukan detailing kepada isu-isu LCS ni. Saya akan cuba jawab dan saya harap supaya lepas ni kita tutuplah cerita LCS ni, Datuk Pertua ya. Tak boleh, kapal kita tak siap. Ya. Dan kapal akan siap. Kalau kapal dah siap, isu tutup. Kapal akan siap kita tak siap. berfasa-fasa. Ya. Datuk Pertua, Buat kapal pun akan tak siap lagi. berfasa-fasa. Bila saya katakan tempoh hari kapal yang keseluruhannya siap 2029, tetapi kita buat tu satu-satu, kita tak buat bersekali. Kalau buat bersekali, dia punya kos lebih besar. Kita terpaksa buat kita punya rig, dia punya jig, nak order jig untuk setiap kapal, mahal, lagi mahal. Jadi Dewan ni nanti akan mempersoalkan mengapa kos dia bertambah tinggi. Jadi kita ada satu jig yang komplit untuk kita membina kapal sampai 100%. Ada juga sub workshop dia yang dia membina kapal ni ada semuanya ada 9 blok. Dia pakai blok. Ya. Yang kapal pertama tu dah siap dah, dia punya hal tu dah siap. Tinggal lagi dia punya truss tu belum dimasukkan lagi. Kerana kita tak boleh masukkan. Nanti nak masuk sistem, nak masuk peluru berpandu, nak masuk semua, terpaksa buka pelat balik. Jadi tak boleh. Jadi akan menelan belanja. Yang Muhammad Rembau. Sebab yang kita bangkitkan LCS ni bukan perkara baru. Isu ni daripada 2000 sehingga 2010 tu tak dah apalah, ada. saya terangkan Dah keluar. dia. Cuma kita nak tahu 6 bilion yang pertama untuk 6 kapal tu memang dah hilang 6 bilion tu. Kapal pun tak siap. Ini yang kita nak. Dan apakah tindakan untuk dapatkan balik ataupun tindakan. Yang kedua, kita baru pula dah buat keputusan 5 biji kapal perang dengan lebih kurang tambahan lagi menjadi 11 bilion kalau tak silap saya. 11.2 bilion. Jadi ini kita tengok kos kita selalu umum duit hilang tapi Datuk tak ada dapat Pertua, balik. Saya akan terangkan mengapa lah. Kita nak tindakan lah sampai saya sekarang. dah jawab 6 bilion besar. Okey. Datuk Pertua, seramai 4 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan mengenai perolehan aset ATM terutamanya Littoral Combat Ship iaitu LCS, iaitu daripada Tanah Merah, daripada Pendang, daripada Besut dan daripada SIG. YB Tanah Merah telah membangkitkan pelbagai isu berkenaan LCS seperti peningkatan kos, rasional mengekalkan Bostik Naval Shipyard Sdn Bhd BNSSB sebagai pembina LCS, isu kontrak tambahan ataupun Supplementary Agreement No. 6, isu sistem persenjataan dan Integrated Platform Management System, tindakan ganti rugi ataupun Liquidated Ascertained Damages LAD ke atas BNSSB, isu syarikat Contravest Advanced Dynamics Sdn Bhd CAD dan syarikat Contravest Electrodynamics Sdn Bhd CED, dan jaminan kerajaan supaya tiada lagi perjanjian tambahan baru setelah projek pembinaan LCS diterajui oleh Special Purpose Vehicle ini. Untuk kesemua soalan ini, Datuk Pertua, yang dibangkit ini telah pun dijawab oleh dalam semasa sesi proceeding dengan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang baru-baru ini ya ataupun yang lepas. Perkara ini juga telah dimasukkan dalam laporan kemajuan projek pembangunan kapal peronda generasi kedua LCS Tentera Laut Diraja Malaysia bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023 seperti mana yang telah dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini semasa kajian separuh panggal ke-12 yang lalu. Pada masa ini, Datuk Pertua, Kementerian Pertahanan memberikan tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke depan bagi memastikan projek LCS ini dapat disiapkan mengikut jadual seperti mana kontrak tambahan ke-6 ataupun SA6 yang telah ditandatangani pada 26 Mei yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Pertua, peningkatan kos LCS ini tidak melibatkan kos of non-recurring kerja-kerja pembinaan kapal, tetapi disebabkan oleh kelewatan yang lama dan perubahan spesifik LCS seperti mana yang diperlukan oleh TLDM. Umpamanya persenjataan surface to surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system. Perubahan spesifikasi ini amat diperlukan disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Surface to surface missile, Datuk Pertua. Perubahan ini adalah bagi memenuhi keperluan operasi TLDM dan dimensi keempat Angkatan Tentera Malaysia 4D MEF terkini.
Misal SSM dari Norway yang dipilih mempunyai teknologi terkini ataupun smart misal serta kos yang lebih murah berbandingkan spesifikasi asal dari pembuatnya di Perancis. Nombor 2, decoy launching system. Supportability ataupun keboleh sokongan bagi peluru pelaratan asal hanya boleh bertahan 15 tahun sahaja. Pada 20 Disember 2016, Kementerian telah memaklumkan bahawa original equipment manufacturer ataupun OEM asal tidak boleh lagi membakalkan peluru decoy disebabkan kilang pembuatan telah terbakar. Oleh itu, perubahan sistem DLS ini perlu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan TLD. Dan ketiga, Integrated Platform Management System, Datuk Ketua. Kemajuan sistem IPMS dalam projek LCS dapati adalah terlalu perlahan. Oleh yang demikian, TLDM telah melaksanakan feasibility study bagi mempercepatkan kemajuan sistem ini. Rentetan itu, sistem yang diluluskan oleh kerajaan adalah yang terbukti penggunaannya di aset TLDM masa ini. Selain daripada itu, terdapat juga peningkatan kos, Datuk Ketua, yang melibatkan perlanjutan tempoh kontrak selama 83 bulan disebabkan perubahan spesifikasi dan permohonan daripada OEM yang melibatkan extension of design authority, revised delivery schedule, extension of warranty on delivered equipment serta insurance. Peningkatan kos projek ini tidak melibatkan Yang Berhormat Menteri. syarikat. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma nak minta penjelasan lah daripada Yang Berhormat Menteri. Bagaimana rasionalnya sebuah perolehan yang terbesar dalam negara ni, iaitu sekarang ni dah daripada asas 9 tahun dah meningkat 11.2 bilion. Ya, bagaimana perolehan terbesar ni kita dah lewat 5 tahun. 5 tahun dah lewat. Asalnya Tianggo ni berubah. Mula-mula kita kata negara kita akan dapat kapal LCS ni pada April 2019. Lepas tu kita umum pula bertukar pada 2024 akan siap. Sekarang umum pula yang terbaru 2026. Yang terbaru lagi tambah tukar lagi Tianggo, iaitu akan siap pada 2029. Jadi sebab itu saya kata Yang Berhormat, yang sebab apa rasionalnya, dan kita pula sekarang ni kerajaan pula masih berlembut hati pertukaran spek persenjataan di saat-saat terakhir. Sedangkan kita ambil contohlah negara Mesir dengan UAE. Mereka pun buat kapal yang sama, LCS yang sama, mereka bentuk pun sama, Govin. Mereka tak perlu tukar spek senjata mereka. Mereka tak perlu tanda tangan sampai 6 kali perjanjian tambahan. Dan kapal Mesir dan UAE dah siap pun. Sedangkan kita masih lagi terkapai-kapai. Jadi sebab tu saya ingin tahu, apakah saya tertanya keperluan pertukaran spek ini seolah-olah sangat meragukan, dan adakah ia strategi syarikat Boston Naval Shipyard untuk tambah pertukaran daripada kerajaan, sebab setiap kali pertambahan perjanjian tambahan kos meningkat setiap kali. Jadi sekarang dah 6. Ya, walaupun Yang Berhormat Menteri kata tadi insya-Allah tak akan ada lagi tambahan. Itu kita kata hari ini, esok tak tahu lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Boleh saya tambah lagi satu? Sebenarnya Datuk Petua, dia punya kapal pertama tu akan siap 2024. Tetapi kapal ini dia siap pembinaan satu, siap untuk decommission lagi satu. Ada dua perkara berbeza. Siap pembinaan boleh siap bina 2024, tetapi itu hari patut bulan 5 kita buat, tapi sekarang kita baru nak mulakan kerja bulan September kerana kita baru saja selesai dengan OEM bersetuju untuk novit ataupun dia punya agreement. Datuk Ketua, boleh jadi 2024 ujung tahun. Tetapi siap kapal ini, Datuk Ketua, dia kena buat apa yang dipanggil Harbour Acceptance Test. Harbour Acceptance Test ni, Datuk Ketua, kan kurang 6-7 bulan. Bina kapal atas darat, Datuk Ketua, belum tentu dia boleh terapung nanti, takut nanti kita bina kapal tenggelam. Itu Harbour Acceptance Test. Ya? Lepas Harbour Acceptance Test ini, tengok balance dia, sama ada dia balance betul-betul 90 darjah. Sikit saja lagi 0.01% lagi degrees, dia akan menyebabkan Menteri, apa dia? Tunggu dululah. Itu habis, teknikal. Ya? Tunggu saya habis dulu, ya. Lepas itu, Datuk Ketua, ya. Lepas Harbour Acceptance Test, kita pergi sea trial test. Ini sea trial punya test tu ni. Itu untuk kita membuat tembakan, nak buat test dia punya kelajuan. Kalau
pembina mengatakan dia boleh maksimum ataupun kalau cruise 25 knot, kalau maksimum dia boleh pergi 32, we want to test that. Kalau tidak, kita tak akan terima. Dan dalam masa yang sama, di open sea test ni ataupun sea trial test ni, kita nak buat ujikan tembakan. Sama ada kena tak kena. Kalau tak kena, something is wrong dengan the balancing of the ship ataupun dengan izin ataupun imbangan kapal tersebut. Maknanya itu sebab saya kata pembinaan fizikalnya boleh siap 2024, tetapi kita dengan acceptance test, dengan kita punya harbor acceptance test mengambil masa lagi 1 tahun ataupun 1 tahun setengah. To be safe, kita katakan 2026. Tapi insyaAllah kita bina satu-satu. Kapal terakhir yang kelima akan siap insyaAllah pada tahun 2029. Betul-betul. Itu maknanya yang saya kata, bukan semua kapal akan siap 2029. Kita bina satu-satu. Kita tak bina sekali 5. Kalau bina sekali 5, kos dia akan bertambah lagi, betul. Kerana kita terpaksa membina dia punya yard, membina shipyard dia untuk setiap satu kapal. Sekarang ni kita ada stage 25%, stage 30%, dan mana yang stage dah lebih 50%, dia masuk yang proper di atas jig yang penuh. Dia punya jig tu support tu besi-besi tu untuk kita bina dia punya hull dan untuk kita melengkapkan kapal sepenuhnya sebelum kita menghantar kapal tersebut masuk ke dalam harbor acceptance test yang mana mengambil masa yang lama juga, insyaAllah. Ya? Terima kasih. Yang Muhammad Remah, sebab yang diceritakan tu memang betul lah. Itu semua dia panggil teknikal ataupun Gantt chart schedule ataupun Microsoft Project schedules. Memang betul yang tu. Bila kita layman, itu untuk kontraktor dengan Kementerian Pertahanan untuk monitor the Gantt chart macam mana yang dicerita oleh yang berhormat Menteri Pertahanan tadi. Itu betul. Kita tak nafikan. Kita layman ni kita nak tahu bila sebut siap maksudnya komplit sekali semua. Bila tarikh dia? Kita nak tengok yang tu. Masalah commissioning, acceptance test, that is your problem. It's not our problem. But we need to know Datuk complete seperti mana project. yang Tanah Merah tanya tadi berkenaan bagi dengan tarikh. Mengapa lambat sangat patut siap 29. Kapal ini pembinaannya diberhentikan pada tahun 2018, tu betul. 2018 semua projek-projek mega diberhentikan. Ya. Termasuk HSR, termasuk ECRL, termasuk MRT, termasuk macam-macam lah, termasuklah LCS ni. Tapi bila nak disambung semula pada awal tahun 2000, kerajaan jatuh. Bila kerajaan baru naik, nak buat tetapi COVID 2 tahun, betul-betul. Jadi 3 tahun lebih tersadai, betul-betul. Jadi sekarang Yang berhormat mengatakan ini salah kerajaan perpaduan dulu. saya tak salahkan sesiapa, tetapi terhenti. Menteri Kewangan ada sini. Bila dikatakan bahawa projek ini lama tak siap, bukannya kerana salah kontraktor, salah kementerian, tidak, kerana terhenti. 2 tahun setengah pula kerana COVID macam-macam. Baru kita nak sambung, tetapi kita nak buat dengan secara yang telus. Itu sebabnya dalam SA Supplementary Agreement nombor 6 ni tidak ada orang tengah lagi dah. CAD dah tak ada, CED tak ada. Sekarang kita berurusan terus dengan OEM. Bahkan dalam Supplementary Agreement nombor 6 dengan izin Datuk Ketua, ada kemungkinan jika diperlukan bahawa BNSB kementerian boleh bayar terus kepada OEM untuk kita mempercepatkan supaya tidak ada gangguan tentang pembayaran, Datuk Ketua. Ini yang kita lakukan. Dan kita tidak lagi mengikut milestone perbatuan. Dulu kita bayar ikut milestone. Kalau dalam masa 2 bulan kita mesti bayar ni. Dalam masa 6 bulan dia ikut milestone. Tapi dalam supplementary agreement yang baru kita tanda tangani, Datuk Ketua, kita ikut progress of the project. Jadi akan disertify, akan dibuktikan dia siap 45%, kita bayar 40%. 5% memang kita tak akan bayar. Ya? Kita bayar begitu. Jadi tidak ada kemungkinan bahawa akan ada pembayaran yang dibuat tapi barang tak siap. Kita akan ikut progress payment, bukannya lagi milestone punya payment, Datuk Ketua. Ya? Datuk Ketua, prinsip Kementerian Pertahanan dalam meneruskan pembinaan LCS ini adalah bersandarkan kepada beberapa faktor. Pertama, seperti diakui sendiri oleh pihak TLDM, kapal-kapal ini amat diperlukan bagi mengokohkan armada selaras dengan plan transformasi 15-5 TLDM bagi meningkatkan keupayaan operasi TLDM dalam melindungi serta memelihara keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Kedua, jika projek ini tidak diteruskan, Datuk Ketua, 400 vendor tempatan terlibat dalam projek SCS ini akan mengalami kerugian dan bakal tutup kedai. Sehubungan itu,
Tok Ketua Kementerian telah mengadakan beberapa siri bengkel melibatkan pelbagai pihak seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Jabatan Program Negara dan TLDM untuk kita buat keputusan. Ada juga dibincangkan, saya baca dia punya file Tok Ketua, mengapa kita tak lantik orang baru. Kalau lantik kontraktor baru, lagi mahal Tok Ketua. Lagi mahal dan kita kena buat lama lagi, kita nak dengan kontraktor, dengan OEM yang baru, agreement yang baru, macam-macam betul-betul. Jadi kita buat keputusan. Bila kata kita tu kementerian lah ya, telah pun diputuskan sebelum ini betul-betul. Kementerian Pertahanan juga telah membentangkan cadangan pelan pemulihan SES kepada jemaah menteri sebanyak 4 kali, iaitu pada 20 November 2020, 5 Mei 2021, 4 Mac 2022 dan akhirnya pada 20 April tahun 2022, jemaah menteri pada masa itu telah memutuskan untuk meneruskan projek LCS ini dan syarikat Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNSSB dikekalkan untuk meneruskan projek pembinaan LCS itu. Telah pun dibuat. Tetapi Tok Ketua, untuk makluman Dewan ini, for the sake of good order, dengan izin, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada 19 April 2023, Kerajaan Perpaduan Madani melalui Mesyuarah Jemaah Menteri telah memberikan persetujuan kepada Kementerian Pertahanan untuk meneruskan keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri terdahulu. Saya telah pun membawa kertas Jemaah Menteri supaya Jemaah Menteri, it's not fair for kerajaan sekarang untuk meneruskan jika tidak diluluskan oleh Jemaah Menteri sekarang. Sebab kelulusan dulu oleh Jemaah Menteri dulu. Now it's a different government. Saya bawa supaya the present ataupun jemaah menteri yang ada sekarang ini memberikan kelulusannya atas asas kelulusan yang telah diberikan oleh kerajaan terdahulu, jemaah menteri terdahulu, tetapi dengan kita mengambil kira berbagai-bagai kerana kita nak letakkan ada supplementary agreement nombor 6 Datuk Ketua ya. Datuk Ketua, keputusan untuk mengekalkan syarikat BNSSB ini dibuat kerana pemilihan syarikat yang baru akan mengakibatkan kementerian perlu memulakan semula rundingan seperti yang saya katakan tadilah ya. BNSB juga telah diambil alih oleh Kementerian Keuangan melalui Special Purpose Vehicle iaitu Ocean Sunshine Berhad serta diterajui kepimpinan baru punya kepimpinan berbanding sebelum ini. Share Sales Agreement antara OSB, Boston Holding Berhad, Perstim Lembaga Angkatan Tentera juga telah dilaksanakan pada 18 Ogos baru-baru ini dan perkara ini memberi keyakinan untuk kementerian melangkah ke depan. Selepas syarikat ini diberikan ataupun diambil alih oleh SPB MOF Datuk Betul, barulah kerja-kerja fizikal dimulakan bulan September Datuk Betul ya. Okey, ya Mak Menteri, boleh tak kita kami semua nak tahu siapakah di belakang syarikat SPV ni, iaitu syarikat Ocean Sunshine Berhad? Apa track record mereka dalam industri perbuatan kapal? Kenapa syarikat ini dipilih? Apakah merit mereka? Sebab mereka ni dipilih untuk menyelamatkan satu perolehan terbesar dalam sejarah negara. Kami kebimbangan ya, dia akan berulang lagi sekali, kapal masih tak siap-siap lagi. Jadi sebab kita tahu satu negara kita trust defisit kepada syarikat BNSB. Dah berkali-kali mereka gagal menjalankan tanggungjawab yang diberikan sebagai kontraktor kepada LCS. Saya khawatir syarikat Ocean Sunshine ni cuma shell company yang dibentuk untuk mengaburi mata rakyat Malaysia supaya kita memaafkan dan melupakan kegagalan syarikat BNS dengan alasan kini diterajuk oleh syarikat baru itu, syarikat Ocean Sunshine Berhad. Apakah jaminan MINDEF bahawa pengemudi syarikat Ocean Berhad ini bukanlah orang yang sama daripada syarikat BNS? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat, sila gulung. Sekejap saya jawab. Syarikat Sunshine ini adalah kepunyaan Kementerian Keuangan. Ya. Wholly owned SPV, Special Purpose Vehicle by the Minister of Finance. For the sake of nak mengawal supaya tidak ada lagi macam dulu-dulu itu betul. That's why ada klausa di dalam kita punya perjanjian Supplementary Agreement nombor 6 ini bahawa kementerian boleh bayar terus kepada OEM. Kalau kita dapati bahawa ada masalah dengan Special Purpose, kita nak mempercepatkan, tetapi bukan ada kepunyaan sesiapa, dia punya kerajaan Malaysia. Dan pengurusan pembinaan LCS ini betul-betul walaupun dah sekarang bukan lagi BNSB ini kepunyaan di bawah Boston, sekarang ni di bawah Sunshine, Ocean Sunshine,
Datuk Betul, tapi pengurusannya diurus oleh dua ketua setiausaha. Ketua Perbendaharaan, iaitu special committee yang kita tubuhkan, joint committee, dan juga ketua setiausaha Kementerian Pertahanan dan juga pegawai-pegawai kita yang akan meneliti dan mengikuti perkembangan pembinaannya, dan dalam masa yang sama kita akan akur apa yang telah pun diarahkan oleh PAC dan juga diarahkan oleh Ketua Audit Negara, supaya laporan berkala akan kita bawa ke Parlimen, kepada PAC dan juga kepada Select Committee, supaya pembinaan LCS ni dipantau agar ia tidak lagi berulang perkara yang sama itu, betul ya.